Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa antal jawadul karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini yang saya hormati, yang berbahagia Meja Ustaz Haji Daud Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Islam, yang bahagia Datin Seri, Puan Seri Datin Seri Hajah Rosnah binti Abdul Rahman, dan ahli-ahli bakat yang tak pakai uniform tu, barisan pengurusan tinggi universiti, pegawai kanan universiti dan akademi latihan ketenteraan, pensyarah dan seterusnya. Saya kira yang paling utama adalah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang sama-sama hadir dalam program kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama dikumpulkan dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah program yang kita sebutkan sebagai program ceramah atau kuliah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi lebih lagi dengan menamakannya sebagai Taman Syurga. Dan sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang sama hadir, kita apabila masuk ke dalam Taman Syurga kena bersikap seperti seorang ahli syurga, kena berkelakuan seperti ahli syurga, kena beridentiti seperti identiti seorang ahli syurga. Semoga seluruh yang kita buat ini akan membawa kita benar-benar ke syurga, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang kalau kakinya mudah untuk masuk ke dalam taman syurga di dunia, maka itulah kaki yang Allah akan mudahkan untuk masuk dalam syurga Allah di hari akhirat. Terima kasih Puan Cik pengacara majlis, dan tadi menceritakan tentang Rasulullah bercakap pada bulan Sya'ban tentang kelebihan berada di bulan Ramadan.
Cuma di hujung tu yang merisaukan saya. Di hujung yang disebutkan tadi tu merisaukan saya. Perasan tak? Ramai yang perasan. Dan setengahnya dah amalkan dah pun. Itu yang merisaukan saya. Kenapa? Disebutkan kelebihan bulan Ramadan banyak sekali, tapi yang hujung disebut kelebihannya adalah tidur di siang harinya dianggap ibadah. Itu yang risau tu sebenarnya, Masya Allah ya. Sebab ada dah mula-mula merancang, oh Alhamdulillah, baiklah aku beribadah hak tu pada susah-susah yang lain. Tapi saya yakin bukan itu maksudnya ya. Tuan-tuan jangan confuse. Setengah orang ada dia tak berapa clear. Macam mana ni ustaz, dia kata tidur pun ibadah, tahajud pun ibadah, tidur pun ibadah bulan Ramadan, tadarus pun ibadah, menuntut ilmu ibadah, tidur pun ibadah. Mana satu saya nak buat? Kalau macam ni kan confuse. Saya kena buat solat istikharah agaknya, Masya Allah. Tak payah istikharah semua yang saya kasih sekalian. Tidur untuk di bulan Ramadan kalau tak buat benda baik. Kalau memang kita tak datang ke kuliah dan tak ada benda baik lain kita buat, tidurnya dapat pahala. Tapi kalau saja tidur tengah mengaji Quran, memang rugi 2 kali ganda. Sebab apa rugi 2 kali ganda? Sebab Allah dah jemput dia untuk baca Quran. Rugi kalau dia tak baca Quran. Dan kelebihan yang Allah nak beri kepadanya tak dapat. Jadi sebab tu Masya Allah, saya harap yang belakang tadi abaikan. Tapi macam mana pun saya akan sebut balik lepas program. Boleh ke? Alhamdulillah. Baik. Dan tajuk kita pada pagi hari ini ialah Ramadan menggamit kasih ilahi. Alhamdulillah ya, semuanya maknanya dah fokus. Dan saya insya-Allah akan bersama dalam program pagi ini membincangkan, dan kalau bolehlah saya nak buat dalam bentuk perbincangan agaknya. Perbincangan maksudnya supaya kita jangan terlampau jauh. Kita jangan terlampau jauh. Kerana dalam majlis ini, semua yang saya kasih sekalian, saya bila dijemput, saya sentiasa insaf. Saya bukanlah penting sangat untuk program ini. Yang paling penting adalah tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya nampak sini, yang paling utamanya yang pakai uniform ni lah, yang handsome-handsome, yang segak-segak ni ya. Jangan spoilkan kehandsomean dengan Masya Allah nampak muka lalu. Please ya. Yang ayu-ayu yang pakai uniform, tolong jangan spoilkan. Sebab lagi saya tengok, saya akan ambil gambar. Saya ada kamera insya-Allah ya. Ada seorang saya akan zoomkan dan kemudian secara rahsia saya akan uploadkan. Masya Allah, inilah wajah ayu yang kantoi. Jadi sebab tu Masya Allah, maintain. Kenapa? Sebab saya tak berapa penting. Kenapa saya sebut saya tak berapa penting? Sebab saya ni macam pemain simpanan sahaja. Bila program dah dibuat, kemudian katalah saya tak boleh datang, ustazah yang kontak dengan Masya Allah Ustaz Major, mesti ada alternatif. Saya yakin ada alternatif ya. Mungkin Ustaz dia akan bagi ceramah, ataupun ramai lagi yang akan memberikan pengisian ini. Betul atau tidak? Kalau program dah ada, penceramah tak datang, mesti ada alternatif. Betul kan? Mungkin paling tidak pun Masya Allah nasyid lah kita, sepohon kayu, daunnya rimbun, lepas tu campurlah sampai habis dah poin-poin nasyidnya. Tetapi program akan tetap diteruskan. Sebab itu saya sedar, saya bukanlah orang utama, pemain utama dalam dewan ini. Tuan-tuan adalah pemain utama. Kenapa saya kata tuan-tuan adalah pemain utama? Sebab kalau tuan-tuan semua tak datang, semua tak datang, adakah penganjur nak fikir nak buat alternatif? Tak. Apa berlaku pada program? Batal dan cancel. Jadi sebab tu tuan-tuan pemain utama, saya pemain simpanan. Pemain simpanan ni kadang-kadang coach panggil untuk buat warm up, stretching, maka kami pun larilah tepi padang, main tepi padang. Kadang-kadang keluar sikit je kat TV tu, Masya Allah pun dah telefon orang kampung, mana bu yang kat tepi tu, jenuh orang kampung tengok, Masya Allah nampak kata ya, puas hati dah. Tapi kadang-kadang sampai sudah tak keluar main. Nasib pemain simpanan. Dan orang pemain utama, please maintain pemain-pemain utama.
Baik, semua yang saya kasih lihat, kita akan bermuzakarah sama-sama insya-Allah. Ramadan, bulan menggamit ya, Ramadan yang mana boleh menggamit kasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlebih dahulu semua yang saya kasih sekalian, saya teringat ya, 5 hari sudah saya pergi ke sebuah surau. Saya pergi surau tersebut, Masya Allah, lepas tarawih, imam membaca doa. Dan bila imam membaca doa, imam menangis, makmum menangis. Dan hampir semua dalam surau itu yang mendengar bacaan doa imam, Masya Allah, semuanya menundukkan kepala mereka, menadah tangan dan menangis. Dan dengar pada mikrofon bagaimana suara imam dalam bunyi esakan dan tangisan bila diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yang bersama-sama dengan jamaah yang rasa tunduk pada ketika itu merasakan bahawa Masya Allah, satu patah yang diulang berkali-kali oleh imam, yang menyebabkan dengan sebab itu tidak ada orang yang tak tertunduk dan tidak ada orang yang tidak menangis. Apa dia? Apabila imam membacakan doa, ya, dengar benar-benar doa ini, sebab doa ini hampir dibaca oleh semua imam-imam. Sama ada kita perasan atau tidak, kita sedar atau tidak. Apa dia doa semua yang saya kasih sekalian? Doanya adalah imam membacakan sambil menangis, Allahumma ja'alna fi hadhihi laylati syahri syarifati mubarakati minas su'ada'i maqbulin wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin. Okay. Bila imam bacanya, ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang penuh kemuliaan ini, dan ya Allah, malam yang penuh dengan berkat ini, ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, daripada golongan orang-orang yang su'ada. Su'ada adalah orang yang kategorinya adalah kategori bahagia. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tenang, orang-orang yang aman, orang-orang yang puas kehidupannya. Siapakah orang yang mencapai apa yang dikatakan kebahagiaan, ketenangan dan kepuasan? Sebab imam minta pada Allah, jadikanlah kami pada malam ini, ya Allah, yakni maqbulin, yakni orang yang diterima amal-amal kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al, dan ya Allah, janganlah ya Allah kami ini dijadikan ya Allah minal ashqiya. Siapa dia ashqiya? Janganlah jadikan kami pada malam ini ya Allah dari golongan orang-orang yang celaka. Jangan jadikan kami dalam golongan orang-orang yang celaka. Siapakah orang-orang yang celaka? Mardudin, orang yang ditolak mentah-mentah amalnya oleh Allah. Bila kita sedar, bila kita baca doa ini dan kita sedar, Masya Allah, kita faham bahawa manusia yang masuk bulan Ramadan ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah golongan maqbulin, yakni orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima ini cirinya pula adalah orang-orang yang bahagia dan gembira. Yang kedua adalah golongan mardudin, orang-orang yang ditolak amalnya oleh Allah, dan cirinya adalah celaka. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, ini menjadi titik kritikal untuk kita sama-sama duduk pada pagi ini untuk bermuhasabah. Agak-agaknya aku adakah tergolong dalam golongan maqbulin ataupun mardudin? Adakah aku tergolong dalam golongan maqbulin ataupun adakah aku tergolong dalam golongan mardudin? Kalau saya tanya tuan-tuan, tak jadi masalah kalau tuan-tuan angkat tangan ya. Siapa di kalangan kita yang tergolong dalam golongan maqbulin? Dia tahu. Dia dapat akses melalui malaikat pedia
malaikat leak, ada satu data yang terdapat tembus dan kemudian kita dapat akses pada malam tu, cek orang-orang yang diterima. Dan nama dia ada, Alhamdulillah. Siapa yang ada di sini yang boleh angkat tangan, oh saya tergolong dalam golongan makbulin? Ada ke agaknya? Masya Allah. Tak ada ya? Siapa pula yang di sini yang tergolong dalam golongan mardudi? Siapa yang tergolong dalam golongan mardudi? Siapa boleh nampak bahawa saya rupanya tergolong dalam golongan mardudi? Ada ke? Tak nampak. Tetapi orang yang makbulin atau mardudin, dia ada ciri. Ciri ni jom kita cek. Ciri ni mari kita cek. Orang yang makbulin, orang makbulin adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang aman, orang-orang yang tenang, orang-orang yang puas dalam hati dia. Maknanya cirinya adalah bila dia buat amal, dia puas hati dia. Orang yang gembira hatinya, orang yang seronok hatinya, orang yang merasa ketenangan yang luar biasa. Orang yang tenang luar biasa. Semua yang saya kasih, saya nak tanya lagi, agak-agaknya kalau seorang tu gembira dalam hati, muka boleh nampak tak? Boleh. Makbulin tak boleh tahu kan? Makbulin kita tak boleh tahu, betul atau tidak? Baik. Tetapi orang-orang yang kalau dia tenang, dia gembira, dia puas, dia seronok, maka wajahnya adalah orang-orang yang wajahnya penuh kegembiraan. Okey. Jadi kalau macam tu, Masya Allah, sekarang saya minta tolong tengok orang sebelah, please. Dan tolong tengok, ya, sebab saya nak berjalan, nak tanya setiap orang, tolong tengok orang sebelah. Orang sebelah, saya tak ada, ya, kalau ada bahaya, ya, tiba-tiba nampak, Masya Allah, ya. Saya nak tengok dan kemudian saya akan tanya pada setiap orang tentang orang sebelahnya, adakah punya ciri-ciri orang yang gembira. Sebab tuan-tuan dah sebut tadi, kalau kita gembira, kita seronok, mesti ada pada wajah. Wajah yang gembira mesti ada. Baik, kenapa saya nak minta? Sebab kita datang sama-sama, ciri orang makbulin adalah orang-orang yang gembira. Gembira nampak pada wajah. Saya akan tanya pada setiap orang yang, boleh ke Ustaz minta izin saya jalan sebentar nanti? Dan saya akan tanya untuk, jangan cerita tentang dia. Sebab kalau tanya tentang saya, oh saya okey je, I gembira you, I happy, I tenang, I okey, jangan, biar orang sebelah yang tengok kita. Dan saya akan tanya orang sebelah tentang kita. Dan pada ketika itu, ya, jangan risau tentang berapa bintang, ya. Jangan risau, hanya nak dengar orang sebelah macam mana komen dia tentang muka kita, sebab kita tak perasan. Okey, saya minta tarik nafas dulu sebelum orang sebelah tengok muka kita. Please, orang yang dalam dewan ni tarik nafas. Yang boleh bernafas lah, yang tak ada nafas dah nak buat macam mana, ya. Please, tarik nafas. Dan ada yang pejam mata, tolong tepuk dia, kata Masya Allah, belum sahur lagi. Okey, tarik nafas, please. Ya, saya nak Nabi kalau ada di sini, Nabi bangga dengan kita yang ada di sini. Kenapa? Sebab kita sayang pada ilmu. Sini penuntut, ya. Ini penuntut ke? Masya Allah. Penuntut ilmu dia kena ada satu ciri, yakni dia kena sayang pada ilmu, dia sayang pada majlis ilmu, dia sayang kepada apa saja yang berkaitan dengan ilmu. Ingat, Imam Al-Ghazali. Okey, saya minta bangun sebab nanti saya akan cek. Dah tarik nafas belum? Ish, jauh no tangga ya. Kalau saya turun kot ni boleh ke? Boleh. Baik, sungguh, Masya Allah. Takkan mak saya depan Ustaz nak turun kot ni, ya. Baik, Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyfatul Qulub, dia cerita tentang Al-Hubbu wal-Ishq. Al-Hubbu wal-Ishq, yang maksudnya adalah cinta dan rindu. Cinta dan rindu. Imam Ghazali juga tulis tentang cinta dan rindu. Saya ceramah di sebuah universiti, Masya Allah, penuh dalam dewan tersebut. Saya pun terkejut, penganjur pun senyum lebar. Jarang budak-budak datang secara volunteer, ya. Ada yang datang sebab terpaksa, ada datang ni memang secara volunteer. Dan secara volunteer didatang tengah malam untuk dengar ceramah. Dan penuh dalam dewan, penganjur senyum lebar. Saya pun masuk, wow, saya tu ramainya budak datang, Masya Allah, untuk dengar ceramah. Tetapi bila saya naik atas pentas, baru saya tahu kenapa mereka datang ramai-ramai.
tajuk ceramahnya adalah Love is Cinta. Mari Pak tu, Masya Allah, cubalah bagi tahu cinta berlandaskan syariat Allah. Jawabnya penganjur dengan berapa orang, volunteer. Siapa nak datang, datang. Tak datang, tak apa. Tetapi saya nampak dia memang macam-macam kecewa lah. Sebab bila datang saja, penganjur dengan begitu strict, berdiri, boy this side, girl that side. Alah, macam dia orang macam. Ingatkan love is cinta dapat duduk sebelah sambil macam apa tu? Pengantin di atas pelamin yang malu-malu, membetulkan tanjaknya kan. Menjangkakan bahawa saya akan datang dan cerita tentang cinta-cinta yang menarik dan melankolik. Siapa sungai paling derai? Siapa angin paling dingin? Siapa laut paling larut? Siapa bayu paling sayu? Siapa kau paling aku? Kalau bukan aku yang paling rindu. Ayat power tulis, Masya Allah. Nak ceritanya ingat dia orang dengar macam tu, tetapi Masya Allah tak dengar. Baik, bila kita datang dalam majlis ilmu, Imam Al-Ghazali dia cerita, ya. Imam Ghazali dalam kitab tu dia cerita tentang Laila Majnun. Laila Majnun. Biasa dengar Laila Majnun? Laila, apa maksud Laila? Nama orang yang maknanya Laila. Banyak lagu-lagu, banyak lagu-lagu tentang Laila. Banyak sekali kan? Banyak lagu tentang Laila. Betul ya? Saya kadang-kadang banyak nak hantar protes pada pencipta lagu. Banyak dia orang ni kadang bila lagu je mesti memuji perempuan. Betul tak? Sejak zaman P. Ramlee lagi. Apa contoh lagu-lagu zaman dulu? Otai-otai punya. Oh Fatimah. Apa lagi? Suzana katanya, Rosana katanya, Isabella katanya. Lagi siapa dia? Fiona. Betul kan? Saya tak pernah dan jangan jumpa orang nama lelaki ya. Abdul Kahar adalah no bunyi kan. Alhamdulillah ada sih, Masya Allah, yang memang tak pernah mendengar lagu tapi bernasyid dan selawat saja, Masya Allah. Ada dia kata pujian untuk namanya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Masya Allah ya. Yakni Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yahjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Faliq bin Aibar bin Saleh bin Irfahsha bin Sam bin Nuh bin Mattusalah bin Akhnuh bin Yard bin Mahlayil bin Qainan bin Yanis bin Sith bin Adam. Itu Ahmad yang disebutkan tadi kan, maksudnya kan? Bukan Ahmad bin Jebon yang mana-mana kat luar tu. Baik, nak cerita dalam kitab tu, Masya Allah. Sebab saya nak lepas ni, Masya Allah, Imam Ghazali cerita tentang cinta. Satu hari orang nampak Majnun. Majnun ni apa maksud dia? Kasarnya, Masya Allah. Betul, maknanya adalah crazy. 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 Apa maksud crazy? Oh ya, okay. Okay, apa maksud gila tu? Habis tak habis kita ya. Crazy makna gila, gila makna crazy, crazy makna gila, sampai habis ceramah kita. Crazy in love. Majnun satu hari dia bersandar macam ni ya. Dia bersandar pada pohon tamar. Dan siapa tahu pohon tamar buah pokok dia apa tu? Pelepah, bersisik. Geli geleman dia macam sisik ular. Betul dia punya bentuk dia. Okey. Majnun dia bersandar, kemudian bila dia bersandar dalam keadaan terdepa tangan dia. Bila terdepa tangan dia, mendongak kepalanya ke atas sambil wajahnya tersenyum dalam senyuman yang paling manis ada pada wajahnya. Dan pada ketika itu orang datang tengok Majnun duduk macam tu kan, sehingga berbekas belakangnya. Dan orang tanya pada Majnun, "Hai Majnun, apakah yang menyebabkan kau tersenyum, wahai Majnun?" Apa jawab Majnun?
Alangkah cantiknya awan yang berarak di atas sana. Orang pun tengok awan mana? Oh, awan atas sana. Biasa-biasa saja. Dah, wahai Majnun, biasa-biasa saja. Apa kata Majnun? Tidakkah kamu nampak cantiknya awan itu? Orang-orang dia dah memang macam bela-bela. Dia macam cakap macam tu sikit, tak apa-apa kan? Boring kan? Tanya lain, jawab lain kan? Yelah kadang-kadang macam, yelah kadang-kadang kan datang sama program tapi nampak tak ada, ya. Kemudian tanya dalam SMS, Kak Ner pelak tiba-tiba, Masya Allah. Dia memang muka bela macam tu, Kak Ner, ya. Lepas tu dia kata apa? Tak datang, Masya Allah. Manja lah konon menyampah kan, Masya Allah kan. Lepas tu yang caring ni tanya pula, kenapa? Panjang, kenapa? Dia jawab apa? Ki sakit. Ngadu, Masya Allah. Ngadu lah tu, Masya Allah. Tanya pula, Masya Allah. Per. Dia jawab apa dia? Masya Allah, oleh kerana orang carry sangat, tu tak payah terjemah. Baik, balik pada Majnun tadi, Masya Allah. Dia yang Masya Allah muka lalok macam tu, Masya Allah. Kata kenapa? Dia kata awan yang begitu indah dan cantik, Masya Allah. Orang kata tak cantik, biasa-biasa je. Apa kata Majnun? Kata Majnun apa dia? Alangkah cantik awan yang baru lalu di atas bumbung Laila. Awan ni rumah Laila. Awan tu lalu lepas ini cantik awan tu. Kenapa awan cantik? Sebab lalu atas bumbung rumah Laila. Kenapa cantik? Sebab dalam tu ada Laila. Nampak? Orang yang cintanya memang begitu. Jadi saya nak check sekarang ni sikit je. Tengok orang sebelah. Tapi kena tarik nafas dulu, supaya Masya Allah orang tengok tu biarlah beradab sikit kan, Masya Allah kan. Okay. Ini lah Masya Allah, tarik mata besar potong majlis tu ada lagi, Masya Allah. Lepas ni kawan nak tengok sebelah, Masya Allah ya. Saya nak minta, kenapa? Sebab tadi, tolong ingat apa imam baca doa tadi. Apa imam baca doa tadi? Allahumma barik lana. Lambat lagi, Masya Allah. Allahumma barik lana. Tu lambat lagi. Imam baca doa, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami makbul. Tak ada siapa dia makbul. Saya tak tahu, ustaz tak tahu, ustazah tak tahu, semua yang ada di sini tak tahu. Tetapi ada cirinya orang makbul. Apa cirinya? Cirinya adalah suada, gembira, aman, lapang, puas. Dan kita tak nak ada pada wajah kita bulan Ramadan yang hanya datang dalam sebulan. Daripada 365 hari, hanya 30 hari ini kita tergolong dalam golongan asyqiya. Apa makna asyqiya tadi? Allah, ya, takut saya dengar. Okey, tarik nafas sikit insya-Allah. Yang masih hidup lah, yang dah mati nak buat macam mana, biarkan ya. Yang dah memang dah menjadi jenazah, fakabbir alaihi arba'an. Okey. Okey, tarik nafas sikit je. Saya nak tarik nafas je. Okey. Wah, kuat sekali tarikan ya. Saya rasa macam tertarik macam tu ya. Macam semua sedut ya. Okey, tarik nafas perlahan. Lepaskan nafas perlahan. Okey. Tarik. Okey, saya nak tengok muslimah, Masya Allah ya. Muslim, oi, Masya Allah. Siap dengan senaman macam tu lagi, Masya Allah. Ini proaktif, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Yalah. Saya pun, Ustaz, nanti saya ada satu uniform saya beli masa kat Pasar Shah Alam, Shah Alam tu kan. Uniform askar ya. Nanti kalau saya kena panggil sekali lagi Ustazah, saya pakai uniform tu ya. Walaupun namanya bedu nama kat sini ya. Tapi tak apalah, yang penting pakai uniform supaya nampak lebih aktif, lebih bertenaga, lebih semangat. Macam ni tak buat test, insya-Allah ya. Okey, baik, tarik nafas sekali lagi insya-Allah. Boleh tarik nafas? Okey, tarik nafas. Tahan nafas ya. Lepaskan nafas. Okey. Okey, dah sedia? Saya akan turun Ustaz ni. Saya akan turun. Saya nak tengok orang sebelah kanan dan kiri, dan saya akan pergi secara random, secara rawak untuk tanya
Dan tolong ceritakan wajah dia, okey, bibirnya ke atas ke bawah ke, matanya bagaimana, lalok macam Majnun ke, ya, ataupun matanya blur sekali, Masya Allah. Dan kesimpulannya tolong sebut pada saya, ada tak watak atau ciri asyqiya pada wajahnya. Ataupun kalau cakap terus terang, sebab kadang-kadang kita tak perasan muka macam The Undertaker, Masya Allah kan. Cuma berjalan tak keluar api je kat belakang kan. Muka macam kaki belasah, Masya Allah. Kita rasa kita ni orang beriman, Masya Allah. Ramadan, ya Allah, kasih Allah. Tak perasan, biar orang tengok. Sebab manusia ni dia ada penyakit namanya perasaan. Perasaan handsome, perasaan cun, ya, perasaan soleh, perasaan soleha, perasaan baik, perasaan senyum dah. Okey. Jadi sebab tu Masya Allah, tarik nafas. Yang tadi dah senaman dah. Okey. Saya nak minta insya-Allah, saya akan tanya, Ustaz, izinkan ke? Pengerusi izinkan ke? Alhamdulillah. Okey. Terima kasih pada semua. Okey. Okey, tolong tengok, saya nak minta, dan kemudian tolong bila tu sebutkan pada saya, Ustaz, orang yang saya tengok itu, yang ni orang sebelah itu, memang dia tu suhada. Ataupun Ustaz, asyqiya. Ustaz jangan cerita kat dia, tapi Ustaz, ciri asyqiya, Ustaz, ciri celaka tu memang ada, Ustaz. Muka, ya Allah, kerapu. Okey, please, ya, saya bagi masa dalam masa tengok betul-betul, hayati, sebab saya nak tengok, ya. Saya akan tanya secara detail, please. Saya tak akan tanya secara, tapi saya akan tanya secara rawak, tapi saya akan tanya secara detail tentang wajah dan air mukanya. Okey, mula daripada sekarang. Please, tengok orang sebelah. Ada yang malu-malu pula tiba-tiba, Masya Allah, ya. Okey, saya dah nampak 5 orang yang saya akan tanya. Okey, tentang orang yang di sebelahnya, dia sebelah sini. Dan 8 orang daripada sini. Ya. Ya. 8 orang daripada sini. Okey, saya dah nampak, Masya-Allah. Okey. Okey, saya dah nampak seorang yang akan saya tanya secara lebih awal, ya. Sebab ada yang mengangkat tangan tadi, ya, tak sabar-sabar nak bercerita. Okey. Jadi yang mengangkat tangan tak sabar-sabar tu, insya-Allah saya akan tanya lebih dahulu, Masya-Allah, ya. Okey. Ingat makbulin. Ingat makbulin. Apa makna makbulin? Diterima. Apa makna mardudi? Apa makna mardudi? Ditolak. Ciri ditolak? Arah terus dari ini, ya. Ya, ya. Ciri asyqiya, ciri mardudin adalah asyqiya. Asyqiya maknanya adalah, okay, yang kita nak adalah suhada di medan jihad ni, Masya Allah. Ini memang di atas lagi, Masya Allah, ya. Okey, yang kita nak adalah makbulin. Apa maksud makbulin? Diterima. Apa ciri orang yang diterima? Bahagia. Okey, kita dah buat tadi kan? Okey, boleh tak siapa ada tangan kanan? Ya, ada lah. Tak ada nak buat macam mana? Okey, letakkan tangan di bahagian dada. Tadi siapa sebut tentang Nabi Muhammad tadi kan? Tadi kan ada sebut nama Nabi Muhammad. Kita masukkan lagi, Masya Allah, supaya kita tidak mendapat, kita tergolong dalam golongan bahagia ini, Masya Allah. Okey. Okey, tangan letak di dada. Okey, terima kasih Azim. Okey, semua ada nampaknya. Tak ada yang duk. Akhirnya angkat kaki yang letak kat dada dia. Tak payah, kalau tak ada nak buat macam mana, memang tak apa. Kalau memang tak ada, tak apa. Alhamdulillah ada. Okey, ingat di hujung jari kita ni ada satu, ada detektor yang boleh merasai. Dia dapat rasa kalau panas, kan? Dia tahu, kalau sejuk dia tahu, kan?
Okey, sekarang pegang dada kita. Ya, pegang dada kita. Dan kemudian kita selawat pada Nabi. Ikut saya, boleh ke? InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala qalbi Sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma. Senap jari kita, tangan kita rasa getar daripada getaran dada kita. Allahumma salli wa sallim ala qalbi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala qalbi Sayyidina Muhammad. Tarik nafas dan minta dengan kebesaran, kehebatan selawat yang Allah nak berikan pada wajah kita, Allah campak dalam hati kita. Sebab tadi kita sebut suadat itu berada dalam hati. Suadat berada dalam hati. Seperti maksud sebaliknya, kecelakaan itu berada dalam hati. Tarik nafas, tahan. Rasakan bahawa ketenangan dengan sebab selawat tadi ada dalam hati aku. Lepaskan nafas perlahan dan turunkan tangan. Okey. Saya nak pinjam 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Boleh ke? Datang ke sini. Okey. Sini. Okey. Imam tadi boleh tak? Okey. Imam. Saya kadang-kadang kecil hati ya, tapi kadang-kadang tadi pengacara dia sebut Zuramli ceramah, ada tadi sebut. Ada sebut dalam TV. Ada sebut dalam radio. Ada disebut saya pernah menjadi imam. Saya tersinggung sebab saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan tak disebut oleh. Kenapa dia ke pejabat ada hantar tadi? Saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan itu yang sepatutnya saya patut cerita kat dia orang. Kenapa tak baca? Ni ada ni, dan beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Saya pernah pergi Masjid Haram semayang, orang cuit belakang. Saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Faham ya? Aku kata eleh nak tagak dah. Masjid negara pernah, masjid wilayah pernah. Mungkin Syafiq pun pernah agaknya. Alhamdulillah, insyaAllah ya. Jadi Syafiq nanti cerita kat orang dalam resume, pernah menjadi imam di masjid apa kita ni? Al-Fatih. Tolong cerita dalam resume, pernah menjadi imam di masjid Al-Fatih. Pernah sembahyang, member belakang lambat juga, geng-geng lambat belakang kan. Picuit belakang, Masya Allah. Masa ketika itu, Masya Allah, pernah menjadi imam di masjid Al-Fatih. Okey, sekarang tuan-tuan, semua yang saya kasih, tolong tengok pada model profesional yang saya import. Ya. Ya. Memang Alhamdulillah saya sempat WhatsApp dia orang, make sure duduk satu barisan tepat, Masya Allah ya. Tak diganggu barisan mereka, Masya Allah. Tak ada orang yang celah. Supaya saya kata 6 orang model saya, jangan ada orang masuk sebelah. Jangan, supaya nanti spoil. Macam kita tak nak macam bila keluar tu terganggu, macam menerima apa trofi kan. Kadang kena ya, masa dapat anugerah tu kan, Masya Allah kan. Kemudian ada yang nak bersalam tapi tak boleh bersalam kan, jadi isu pula kemudian nanti kan. Kan saya takut duduk sana tiba-tiba keluar dan bangun saja kan, nanti dia nak bersalam kan.
dan kemudian tak mengulurkan tangan dan menjadi isu kan. Okey, sekarang tengok pada model saya. Model saya, alhamdulillah. Okey. Nak tengok ciri, tapi ini bukan betul. Sebab betul nanti saya akan tanya. Ciri su'ada dan ashqiya ada atau tak pada wajah? Ya. Okey. Oh, ini bukan ya? Ini bukan ya? Bukan geng kita. Bukan, alhamdulillah. Okey. 6 orang saja sebab saya ingat memang lelaki saja, tak ada 2 orang muslimah ya, tak ada. Okey. Masukkan 2 orang. Macam mana? Masukkan 2 orang. Okey, actually dia orang saya tak mampu bayar. Sebab ini insya-Allah boleh bayar insya-Allah ya. Okey. Okey, tengok seolah-olah ya, seolah-olah ingat balik doa daripada dia. Jadilah kami ya Allah orang-orang yang diterima. Siapa tahu orang yang diterima? Tak ada siapa yang tahu kita ni diterima atau tidak, betul atau tidak? Tidak ada orang boleh dakwah dan kata, oh Hazim, anta maqbul, anta maqbul. Azhan, sorry. Syazwan, yes, anta maqbul. Tak ada orang. Kalau buat tu kaki kelentong. Maka baik, saya cuma cirinya disebut, cirinya adalah su'ada. Dan dalam kata psikologis, pakar psikologi bagi tahu apa yang ada dalam hati seseorang akan terpancar pada wajahnya. Sekiranya dia dah tergozal, itu contoh model profesional. Tadi saja nak tunjuk bagaimana cara orang yang memang ya. Kemudian nampak bagaimana orang yang suada, apa yang ada dalam hati dia akan terpancar, kerana sebab apa yang ada di dalam atau disebut sebagai soul and body, dia bergerak dalam satu sistem. Dia bukan soul satu sistem, body satu sistem. Soul, roh kita dan badan kita satu sistem. Apabila seorang gembira, maka bila gembira di dalam wajahnya akan memaparkan kegembiraan. Bila dalamnya tak best, maka dia akan keluar di wajahnya tak best. Okey, sekarang ni seolah-olah kita semayang tarawih. Okay. Seolah-olah ahli jamaah yang berada di Masjidil Haram. Ingat ni masjid ni, Imam Masjidil Haram main-main ke? Masya-Allah. Okey, tolong buat macam kita berdiri dalam solat. Betul sebenarnya kan, Nabi ajar kita kena solat. Sebab tu dia ceritakan tentang sahabat Nabi adalah Nabi dan para sahabat. Mereka solat saja, solat mereka kasufufihim fil qital. Sama macam saf ataupun barisan orang yang bersiap untuk berperang. Macam tu sekali, disiplin ya. Diajar. Sebab itulah masya-Allah, karakter, identiti, peribadi orang Islam. Orang tak payah cerita, oh saya Islam. Orang nampak daripada jauh sebab kesungguhan. Okey, konon kita sembahyang tarawih. Baik, tunjukkan ciri orang-orang yang wajahnya su'adah tadi. Okay. Sebab ingat, di dalam dan di luar sama. Di dalam dan di luarnya sama, betul tak? Dia tidak boleh dalam lain, luar lain. Okey. Su'adah maksud apa tadi? Gembira. Su'adah maksudnya adalah gembira. Okey, tunjukkan kita gembira nak taat pada Allah dengan menunaikan solat sunat tarawih. Okey, please tengok pada bahasa badan dia orang, ya. Kita dah buat latihan dalam 3 minggu ya. Okey, alhamdulillah ya. Jangan buat malu ustaz ada tu, masya-Allah. Okey. Macam mana cara orang yang masya-Allah cirinya supaya kita faham rupanya aku buat amal belum sempurna sehingga badan kita nampak gembira, wajah kita nampak gembira. Siapa pernah kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Osman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalid bin Fihr Al-Quraisy At-Taimi. Sayyidina Abu Bakar, nama dalam IC dia, nombor saya tak ingat. Sayyidina Abu Bakar kerana tenang dan gembiranya, seronoknya semayang sunat di padang pasir panas,
yang membara dan sangat terik pada ketika itu. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar bila dia angkat takbir Allahu Akbar, dia sembahyang sunat 2 rakaat di bawah terik padang pasir yang begitu panas. Kerana dia sembahyang dalam keadaan tenang. Lama dia berdiri, apa yang berlaku? Burung-burung padang pasir hinggap di atas bahunya dan kepalanya. Kerana burung itu sangka apa ni? Pokok kayu. Dan Nabi sebut apabila seorang itu tenang di dalam tenang tubuhnya. Tenang di dalam tenang tubuhnya. Tu kadang-kadang kalau kita tengok kita adanya tu. Allahu Akbar, marilah gatal resdung hidung kan. Marilah gatal hidung, gatal telinga, gatal mata lah, Masya Allah, gatal pula kat belakang. Baik, contoh tenang. Contoh tenang yang lain, yang ni akan dipamerkan oleh model saya, nama orang ni insyaAllah. Pernah berlaku pada Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Dia pergi perang. Dalam perang tiba-tiba apa yang berlaku? Orang lepaskan anak panah, nak panah pada dia, tetapi tak kena pada tubuhnya. Terkena pada mana? Terkena pada bahagian betisnya. Dan betisnya, panah tersebut tembus dan jatuh daripada kuda. Dan orang usung supaya jangan ditetak oleh musuh, bawa ke dalam khemah. Bila sampai ke khemah, menggelitik kesakitan. Siapa-siapa yang tak boleh bayang sakit macam mana, lepas ni minta izin untuk keluar, pergi pada hardware, beli paku 6 inci. Balik ke asrama, Masya Allah, minta kawan seorang, Syafiq Zuramli tadi cerita Sayyidina Ali kena paku, I tak boleh feel you. I dah beli 6 inci punya paku, tolong you. Ambil paku, hentak dan ketuk dengan tukul sampai tembus betis, insyaAllah. Bila kena, oh ya, macam ni sakit sebenarnya. Okey, sambung balik ceramah. Dan rupanya anak panah dia ada 2 kail, macam mata kail. Dia macam mata kail. Di depan itu dan di belakang tempat apa tu? Yang belakang tu. Ekor lah, mudah ceritanya ekor ya. Tak tahu lah berapa ekor anak panah yang dia lepaskan. Okey, rupanya dalam tu ada 2 cangkuk yang sekiranya kita tarik arah belakang, dia akan cangkuk daging yang banyak. Sentak daripada depan, dia akan cangkuk. Maka bergelitik kesakitan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali kata, Masya Allah sakitnya. Apa kata orang pada Sayyidina Ali? Ya Ali, dirikan solat. Ini macam ni, Syazwan biasa dengan sahabat-sahabat dia macam tu. Kalau sahabat ni macam ada problem, tak tenang jiwanya, Syazwan akan terus kata, solatlah. Nampak itu, Masya Allah. Itu Alhamdulillah contoh terbaik yang ada di sini, Masya Allah ya. Saya rasa gembira mendengarnya, Alhamdulillah ya. Sebab orang luar, Masya Allah, kadang-kadang baru kena bisul, bukan anak panah, baru kena bisul. Dah tak semayang 5 hari dah. Ya, jalan gitu kan. Kena bisul, dan orang tanya kenapa, Masya Allah sakit bisul, Masya Allah, semayang tak? Syazwan nasihat, semayang lah, Masya Allah. Hak sakit bisul tu yang bengkok tu tegak tiba-tiba. Rasa nak spring kat dia, kenapa? Masya Allah, dah lah ziarah aku bawa apple pun tidak. Tiba-tiba suruh nasihat solat, Masya Allah, sakit hati. Tapi Sayyidina Ali bila orang kata aqim as-solah, dirikan solat, apa dia buat? Dia terus bangun sedayanya dan mengangkat takbir Allahu Akbar. Tengok orang tenang dalam hati. Allahu Akbar. Dia berdialog dan bercakap dengan Tuhan. Dia berdialog dan bercakap dengan Tuhan. Sampai habis solat. Bila habis solat, Assalamualaikum, baru di-attach balik dengan dunia. Baru dijumpa balik orang, baru ditengok balik kemah, baru dinampak balik padang pasir, baru dinampak orang yang sedang berlari banyak di hadapannya menunggang kuda kerana peperangan. Dan saat itu dia rasa balik dalam dunianya. Dan kemudian dia mengeluh kesakitan dan kata, Allah, sakitnya kakiku, tolong cabut anak panah ni sekarang. Apa kata orang keliling dia? Wah, aduh, punya di sini dalam kemah itu rupanya. Terima kasih, Alhamdulillah kita dapat first hand berita, Masya Allah ya. Macam CNN meluru bahawa Masya Allah dah cabut, Masya Allah. Dan Sayyidina Ali tidak percaya, biar betul. Dia kata tak. Tengok Masya Allah berlubang kakinya kerana disentak orang saat dia tengah solat. Tanpa bergerak walau sedikit. Kenapa tu? Suada, tenang, gembira, puas dalam hati. Dan sebab itulah kalau kita tengok ya, Insya Allah kita buat ni sampai 20 rakaat insyaAllah ya. Jangan sabarlah saya insyaAllah ya. Bukan 8 saja, 20 rakaat je, lama sikit Masya Allah. Jadi Masya Allah berlaku kepada siapa? Pada saya nak, sebab saya dalam banyak-banyak sahabat. Bila saya tengok sahabat
saya boleh challenge sembahyang malam mereka. Ini ya, makmum yang baik, Masya Allah ya. Apa puasnya tangguh dia, Masya Allah ya. Saya boleh challenge sembahyang malam para sahabat. Banyak yang lain saya tak ada challenge. Tapi seorang sahabat Nabi ni saya rasa saya boleh challenge sembahyang malam. I can challenge, insyaAllah. Siapa yang saya nak challenge sembahyang malam? Saya nak challenge sembahyang malam seorang sahabat, nama dia siapa dia? Sayyidina Osman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Oh, Alhamdulillah, tengok pakar-pakar mengangguk di belakang, Masya Allah. Kalau tidak kerana anggukan pakar di belakang, saya pun cuak juga sebab Abdurrahman Sayyidina Osman ni Umawi ataupun Taimi. Ya, di Umawi, dia anggut di belakang kan. Sempat Azman bisik, ya, Umawi, Al-Umawi. Terima kasih bro. Sayyidina Osman sembahyang malam berapa rakaat? Bas rakaatain. 2 rakaat saja. Kita well, 20 kan? Tahajudnya dengan tasbihnya, dengan taubatnya, kan begitu kan? Masa yang mulai tahun sudah kan? Banyak saya boleh challenge Sayyidina Osman. Yes, kita boleh challenge, dan saya ajak semua yang hebat-hebat di sini, yang memakai uniform, yang mengharapkan keredaan Allah, yang mengharapkan kasih Allah, boleh challenge insya-Allah. Slow ya. Insya-Allah. Tengok Baik. Itu muka surat pertama Saya nak selap muka surat kedua. Adalah Sayyidina Osman Al-Affan itu mengkhatam 30 juzuk Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang malamnya. Imam tak nak kata. Makmum lah kata. Baik, nak ceritanya kenapa orang boleh berdiri Masya Allah dengan tenang sebanyak 30 juzuk? Kenapa agaknya? Sebab tenang, makin solat makin best, makin solat makin best, makin solat makin best. Okey, sekarang please. Lama sekali saya berceloteh di hadapan. Ya, bukan itu yang kita janjikan dalam kita punya perjanjian kan? Ya. Okey, tolong tengok dia, please. Bagi bintang. Ya, jangan anda ragu-ragu ya, berapa bintang ya. Ya, hanya bagi bintang. Okey, tunjukkan kita nak sembahyang tarawih yang maknanya kita tu ciri orang yang diterima adalah orang yang gembira, Masya Allah, gembira. Okey, ni rakaat selepas rakaat yang keempat. Okey, jom nak tengok please. Okey, okey. Sorry. Pelakon profesional dia perlu kepada kalimah action. Itu dia orang blur ya. Bila seorang amateur memberi arahan dia tak jelas ya. Okey. Sorry insya-Allah ya. Okey kan insya-Allah ya. Okey, tunjukkan pada dia orang sebab dia orang nak bagi bintang. Berapa bintang ya? Dia orang yang akan bagi ya. Please tunjukkan sebab dia orang akan buat malam ni. Sebab itu saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan biasakan berselfie. Yang kita biasa selfie. Tapi kali ini selfie-nya mana? Selfie masa nak solat. Masa nak solat saja, masa nak angkat takbir, sebelum angkat takbir, selfie dulu. Dan rakaat keempat, selfie dulu. Rakaat yang ke-8, selfie dulu. Rakaat yang ke-12 kalau 20, selfie dulu. 16, selfie dulu. 20, selfie dulu. Witir, selfie dulu. Masa tadarus, selfie dulu. Masa nak berbuka, selfie dulu. Masa datang ke pengajian, selfie dulu. Letak dalam folder namanya ibadat. Ingat? Letak dalam folder namanya IBADAT. Jangan huruf besar sebab dia tidak diterima di desktop. Okey. Kemudian tolong selfie masa kita shopping. Tengok handbag yang kita suka. Masa kita suka pada handbag tersebut, memang kita suka, kita nak tu. Jenama apa? Dahsyat. Prada, LV, Gucci, Burberry, pokoknya. Okey, dah. Okey, masa melihat Prada yang dia nak dan duit tengah ada sekarang ni, masa kita nampak dia, masa tu jangan masuk dalam kedai dulu, selfie dulu. Okey, selfie dan masuk kedai.
Kemudian kita mampu beli. Bila mampu beli, bertukar tangan, berada dalam genggaman kita, selfie sekali lagi. Dan kemudian nanti kita balik dan kita nak berjalan, selfie lagi. Baik. Kemudian kita pernah cuti. Sebut satu tempat. Ya, Istanbul. Lagi? Yang depan ni belagak. Paris. Agak-agak lah, Masya Allah. Okey, mana contoh? Sebut satu lah ya. Cuti ke Malaysia. Ha? Kita dengar. Melaka. Okey, tengah cuti. Tak best Melaka. Okey, sorry. Mana dah? Saya tak dengar. Kenapa saya tak dengar? Oh, okey, Langkawi. Boleh pakai Langkawi? Okey, masa kita Langkawi pantainya yang begitu putih, betul kan? Dan lautnya begitu jernih. Kita nak berlari untuk masuk dalam tu. Oh, jangan berlari dulu. Buat apa dulu? Selfie. Tengok muka kita dan yang sebelum berlari, ya. Dan jangan ada orang yang beruniform di belakang. Tak nak nampak tak cantik percutian, okey? Gambar di tempat yang tidak ada uniform. Sedang nak berlari, angkat gambar. Kemudian, Masya Allah, tiba-tiba dah habis dah mandi semua. Nampak pula apa tu yang tinggi tu apa dah? Cable car. Dan sekarang kita dapat voucher percuma untuk naik ke cable car. Dan kemudian kita pergi sana, nampak tak? Dan saat kereta kabel tu datang, tunggu dulu nak sembang. I nervous you. I tak berselesa dengan ketinggian. You okay ke? Tapi bila datang saja, okey, nak masuk dalam kereta kabel yang bergerak, dia tak berhenti tersebut, apa kita buat? Selfie, Masya Allah, nak langkah, selfie. Dan sekali lagi, jangan ada orang beruniform, ya? Selfie, masuk. Dan ketika berada di ketinggian, nampak, nampak Sungai Besi. Wow, nampak daripada situ kan? Nampak, Masya Allah, apa kita buat? Apa buat? Selfie. Okey, ringkas cerita, banyak no selfie. Buat satu folder baru. Apa nama folder tu kita nak namakan? Cuti Malaysia. So, ada dua folder kat sekarang ni. Satu folder ibadat. Satu folder, oh, dia nak shopping. Cuti Malaysia, shopping dalam tu. Oh, okey, sorry. Diringkaskan, CM. Okey, CM. Cuti Malaysia. Okey. Sekarang ni, nanti selepas kita tengok ni, nanti kita buka sekejap folder kita, ya. Selepas kita tengok dia orang mempamerkan wajah bagaimana cara orang solat sunat tarawih dalam keadaan gembira, nanti kita akan buka folder, insyaAllah. Boleh insyaAllah? Komputer okey? Okey, komputer okey. Okey, please. Tunjukkan bagaimana cara orang yang Masya Allah, dia seperti melihat